KPM. Gerai A RM15 per kilogram. Gerai B RM8 per 500 gram. Alamak. Yang mana lebih murah? Yang mana lebih berbaloi? Susu pula. Ayu, Nisbah, saiz berlainan. kadar, kadaran. Nisbah, kadar. Chris. Cikgu. Buat apa kat sini? Nak beli sayur, cikgu. Mak yang suruh. Oh, nak beli tomato ni. Nak beli tomato ni. Nampak macam merongok je. Apa masalahnya? Itulah, cikgu. Stres, cikgu. Sebab Stres? Mak minta Chris beli sayur yang lebih, beli tomato yang lebih berbaloi. Okey. Tapi Chris tak pasti nak pilih mana lah, Tak tahu cikgu. nak pilih Gerai A mana. ke gerai B? Boleh tak cikgu Sama tolong? lah, Sama. Boleh tolong tak, cikgu? Nak saya ajar kan? Nak. Tapi itulah Chris, saya sekarang ni ada kelas. Ada kelas? Tapi kalau Chris nak belajar, Okey. betul nak belajar ni? Betul, cikgu. Jangan buang masa. Jom. Sertai kelas Cikgu Azmi sekarang. Okey, jom. So, gerai B. Gerai B. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah rendah hanya di Direct TV KPM bersama saya Chris MJ, dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azmi. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah baik. Apa khabar Chris? Chris, khabar baik, cikgu sihat. Dan hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh Cikgu Syida selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Syida, apa khabar? Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan kelas kita hari ini, bukan kita berdua saja kan cikgu? Okey, boleh tak cikgu perkenalkan siapakah rakan-rakan sekelas saya pada hari ini? Baik, terima kasih Chris. Hari ini saya tidak keserongan kerana saya ditemani oleh 4 orang murid saya yang kita bawakan khas daripada Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri Sembilan. Okey, hai semua. Itu dia. Okey. Jadi kita berkenalan dengan mereka. Baik, cikgu. Yang pertama kita ada Sharifah Nazira binti Syed Ahmad Jamalul Lain. Hai Sharifah. Okey, seterusnya. Hai dan selamat berkenalan. Okey, baik. Seterusnya kita ada Aina Basira binti Zamrin. Hai Aina, salam berkenalan. Hai. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Hafiz Azri bin Zainuddin. Hai Haziq. Hai. Hafiz Azri. Hafiz, okey. Okey, dan yang terakhir kita ada Muhammad Haziq bin Mat Azhar. Itu dia. Hai Haziq. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Okey, baiklah murid-murid yang sedang menonton dan juga yang berada di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk thumbs up. Okey. Baiklah cikgu, saya nak tanya. Apa kaitan tomato dengan kelas kita hari ini, cikgu? Baik, Chris. Inilah kita nak belajar pada hari ini. Okey, baik. Hari ini kita akan mempelajari topik nisbah, kadar dan kadaran. Bab yang keempat, matematik tingkatan 1, KSM. Cuma hari ini kita akan lebih memberi tumpuan kepada 4.3 iaitu kadaran. Jadi apa yang tadi Chris persoalkan adalah melibatkan kadaran. Kadaran. Yang ni nak belajar pada hari ini. Okey. Okey? Kita teruskan Boleh cikgu, silakan. Baik. Kita akan lihat terlebih dahulu apakah hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, kita pergi aktiviti yang pertama iaitu aktiviti penerokaan. Okey, iaitu murid menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Murid-murid di luar sana boleh juga mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Azmi. Boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 1 iaitu pada muka surat 84. Kita belajar bersama-sama. Okey. Baik, untuk aktiviti penerokaan ini, untuk maklumat semua, murid-murid telah pun melakukan aktiviti ini sebelum kelas hari ini bermula lah. Jadi hari ini kita akan dengar dapatan perbincangan mereka dalam kumpulan. Okey. Kita lihat dulu apakah arahan yang mereka lah perlu lakukan dalam aktiviti penerokaan ini. Okey, yang pertama, lakukan aktiviti ini secara berpasangan. Okey, kedua, pilih satu halaman daripada buku novel untuk disalin. Masa yang ditetapkan untuk menyalin adalah 5 minit. Yang ketiga, rakan anda bertindak sebagai penjaga masa untuk memberitahu masa mula dan masa tamat menyalin. Yang keempat, salin pada kadar yang selesa untuk meminimumkan kesilapan ejaan.
Yang kelima, berhenti menyalin apabila tempoh masa tamat. Buat tanda di mana anda berhenti menyalin. Yang keenam, hitung bilangan perkataan yang disalin dalam masa 5 minit. Okey. Yang ketujuh, anda dan rakan anda saling bertukar peranan dan ulang langkah 1 hingga 5. Gunakan halaman yang sama untuk menyalin. Okey. Jadi, salin dan catatkan dapatan anda dalam jadual berikut. Okey, yang ini yang mereka lakukan sebelum kelas pada hari ini. Jadi kita akan lihat apakah dapatan murid-murid semua. Okey, so ada jadi Haziq, Hafiz, Chris akan Sarifan, tolong Ainul. tuliskan ya. Boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita persilakan yang pertama dahulu. Saya persilakan kumpulan pertama iaitu kumpulan Haziq. Silakan Haziq. Ya, cikgu. Ya. Boleh bentangkan dapatan anda dan rakan anda? Boleh cikgu. Ya, silakan. Bilangan perkataan yang saya dapat sebanyak 76 patah perkataan. 76 patah perkataan. Dan Okey. rakan 76. dan okey. rakan saya Hafiz Azri Okey. telah mendapat sebanyak 81 patah perkataan. 81 patah perkataan dalam Okey. masa 5 minit. Terima kasih Haziq. Bagaimana dengan kumpulan yang kedua? Syarifah Nazirah, silakan. Nazirah. Okey, saya dapat sebanyak 83 patah perkataan. 83 83. Okey, baik. Rakan anda? Dan kawan saya Aina, dia telah mendapat 53 patah perkataan. 53 patah perkataan. Baik. Ini dapatan daripada aktiviti mereka tadilah. Okey. Jadi daripada jadual yang kita dapat hari ini, ada 3 perkara yang mereka harus lakukan, iaitu yang pertama, apakah kadar menyalin dalam masa 5 minit bagi anda dan rakan anda. Ini yang mereka lakukanlah. Okey. Yang kedua, menukarkan kadar menyalin dalam masa 5 minit kepada bilangan perkataan per minit. Okey. Dan yang ketiga, jika anda berdua terus menyalin pada kadar yang sama, berapakah perkataan yang dapat disalin bagi setiap orang dalam masa 1 jam. Yang tu mereka kena kira lah. Okey, jadi boleh kita dapatkan hasil dapatan daripada kumpulan pertama? Okey, baik. Silakan saya minta Hafiz Azri. Berapa yang dapat? Saya mendapat sebanyak 16 patah perkataan per minit, manakala rakan saya Haziq mendapat 15 patah perkataan per minit. Untuk 1 jam berapa dah, Hafiz? Untuk 1 jam, saya mendapat 927 patah perkataan. 927. Manakala 927. Okey, baik. Kumpulan kedua, saya minta Aina Basirah, silakan. Berapa kiraan anda untuk 1 jam? Untuk kiraan 1 jam, saya telah mendapat 636 patah perkataan. 636 Dan kawan saya kawan saya Syarifah mendapat 996 patah perkataan. 900 lebih. Baik. Okey. Itu untuk 1 jam. Okey. Baik, sebenarnya Chris, hasil daripada aktiviti penerokan tadi tu, didapati bahawa murid-murid telah pun sebenarnya menggunakan konsep kadaran secara tak langsung. Okey. Untuk mencari bilangan perkataan yang disalin dalam masa 1 jam. Contohnya, kalau kita lihat di sini, katalah bilangan perkataan 45 minit, 45 perkataan per 5 minit. Ya. Jadi berapakah perkataan yang dapat disalin dalam masa 1 jam? Yang pertama kita akan tukarlah minit tu kepada minit jugalah. Okey. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Betul. Jadi untuk dapatkan jumlah perkataan itu, kita lihat di bawah, bahagian bawah itu 5 minit bersamaan dengan 60 minit. Jadi 5 darab darab 12 akan dapat jawapan dia 60. Okey. Jadi 5 darab 12 dapat 60. Maka yang kita akan gunakan perkali yang sama, 12 juga untuk darab yang atas. Okey. Jadi 45 Darab darab 12. Okey. Okey, kalau 45 darab 12 kita tanya murid lah. Okey, berapa jawapan dia? Siapa nak cuba jawab? Berapa jawapan dia 45 darab 12? Silakan. Siapa nak jawab? Okey. Haziq? Saya cikgu. Ya, silakan. Berapa Hasil jawapan? kiraan yang saya dapat sebanyak 540 patah perkataan. Ya, tepat sekali. 540 patah perkataan. Okey. Baik. Kita lihat apakah masuk kadaran. Kadaran adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Yang kedua, kadaran juga boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Okey. Kita pergi kuis yang pertama, Chris. Oh, ada kuis. Ada kuis Okey, yang pertama. baik. Kuis yang pertama ni bernilai 1 bintang. Jadi Satu murid-murid jika nak jawab, angkat tangan. Dan siapa yang dapat dulu,
dapat, kalau betul jawapan dia akan dapat 1 bintang. Dan Ush. Chris, boleh tolong tak Boleh cikgu. tampalkan bintang itu Okey. kepada ruang carta penghargaan itu. Okey. Baik, kita pergi kuesionen pertama. Maksud kadaran adalah apakah A, kes khas nisbah yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza, ataupun B, hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey. Silakan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab angkat tangan? Cepat. Siapa cepat dia Saya dapat? jawab cikgu. Saya jawab. Oh, okey okey. Hafiz Azri. Okey. Hafiz. Silakan Hafiz. Ya. Maksud kadaran ialah B, hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Adakah anda pasti? Ya, saya pasti. Pasti ya. Okey, kita lihat jawapan dia. Ya, betul. Jawapan adalah B, hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Okey. 1 bintang untuk Hafiz Azri. 1 bintang. Tahniah diucapkan. Okey. Jangan bimbang, ada banyak lagi soalan lepas ni, banyak bintang ditawarkan. Baik. Lihat kuis yang kedua. Okey. Sedia semua? Perkataan kadaran dalam bahasa Inggeris ialah apakah A, proportion, ataupun B, probability, ataupun C, rate, ataupun D, ratio. Siapa nak jawab? Silakan. Okey, sila angkat tangan. Cepat. Siapa? Saya cikgu. Oh, Haziq. Saya. Haziq. Uish. Haziq lebih cepat tadi. Okey. Silakan Haziq. Jawapan saya A, proportion. Betul Haziq? Pasti Oh, lajunya. Okey. Yakin Ya cikgu, saya pasti. Proportion. Kunci. Kita lihat Okey. jawapan dia adalah ya, betul. Proportion. Yeay. Tahniah diucapkan kepada Haziq. 1 bintang. 1 bintang. Okey. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya. Kuis yang ketiga. Kadaran juga boleh diungkapkan dalam bentuk apakah A, peratusan, ataupun B, persamaan, ataupun C, integer, ataupun D, pecahan. Siapa nak cuba? Silakan. Nazira. Okey, Nazira. Silakan Nazira. Jawapan dia D, pecahan. Pecahan Pasti Tak nak tukar jawapan? Tak nak. Betul pecahan Okey. Kita lihat jawapan dia apakah betul D? Ya, jawapan dia adalah D, pecahan. Tahniah. Yes, Diucapkan kepada Nazira. 1 bintang mengejar. Aina, jangan lupa Aina, cuba Aina Boleh mengejar lagi, banyak lagi soalan lepas Jangan ni. putus asa Aina. Okey, baik. Kita ada kuis yang keempat. Cuba tengok Chris. Okey. Berapa bintang dia bagi tu? Uish, yang ni ada 2 bintang. Ada 2 bintang kali ni. Okey, Rebut okey. Baik. Soalannya adalah Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdegup 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan degupan jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Jadi apakah jawapan dia? A, 3,600, B, 1,620 ataupun C, 1,260. Jadi murid-murid Italian boleh cuba jawab dalam masa 15 saat sekarang. Oh, Cuba. 15 saat Okey. Siapa cepat boleh jawab dulu. Cikgu, yang ni boleh guna kalkulator tak? Tak boleh. Dia boleh. Boleh Tapi kena tunjuk jalan kerja lah. Okey. kan? Yang tu penting, jalan kerja. Okey. Okey. Ada yang dah buat kejap ni. Abang Chris dah sedia dah ni 2 bintang ni. 2 bintang. Okey, mungkin kita tengok siapa. Mungkin Aina Ya, Aina boleh siapa? laju tak? Uish, nampak. Oh, Aina dah. Siapa Aina, dah- okey silakan Aina. Oh, saya tak Aina nampak. angkat tangan Aina. tadi. Okey, silakan Aina. Okey, silakan Aina. Silakan Aina. Jawapannya C, 1,260. C 1,260. Boleh tunjuk jawapan dulu tengok. Bukti mesti ada bukti kan Chris kan? Betul. Okey, Uish, tengok. Ui, cantik lah tulisan 420 dia. kali per 4 minit. Lepas tu, okey, 2 minit. Bawah tu dia darabkan dengan 3, darabkan 12. Uish. Jadi atas 420 kali Okey. kali 3 dapat 1,000. Okey, kita lihat jawapan dia apakah betul? Ya, betul. 1,260. Tepat sekali. Tahniah diucapkan pada Aina. Pantas. Terus dapat 2, Chris. Terus dapat 2, dia Terus dah dapat kejar. 2. Uish. Nampak? Tak disangka-sangka kan? Okey. Tahniah semua. Tahniah Okey, semua. kita bagi tepukan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meets. Tapi bukan itu saja cikgu. Lepas ni ada lagi kuis kan? Ada lagi. Okey, ada lagi. Baiklah, murid-murid kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Azmi. Tapi jangan lupa, Ya. ada hati, semua dah jadi.
KPM. Alamak. Mama suruh Chris tolong dia bayar bil. Tapi macam mana nak kira ni? Apa lagi yang pening tu, Chris? Cikgu. Ha. Cikgu ni nak Chris tak pasti macam mana nak kira bil ni. Macam mana mereka kira? Okey, Sebenarnya mereka kira gunakan konsep kadaran. Kadaran Tapi saya akan ajar lepas ni. Ajar lepas ni lah. ajar lepas Okey, baiklah. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot Mendengar Rendah hanya di DTV bersama dengan Cikgu Azmi. Untuk topik kita hari ni iaitu apa, Cikgu? Kadaran untuk matematik. Baiklah, Cikgu. Chris pun dah tak sabar, dah keliru ni. Nak bayar bil tapi tak tahu macam mana nak kira. Okey, silakan, Nanti Cikgu. lepas ni saya kita ajar. Okey, baik. Baik, kita pergi seterusnya, iaitu bagaimana kaedah menulis kadaran. Sebelum kita nak dapatkan nilai kadaran, kita kena tahu bagaimana cara untuk menulis kadaran. Okey. Baik. Kita bagi contoh. Contoh yang pertama, tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. A. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Jadi bagaimana daripada ayat itu kita tulis dalam bentuk kadaran? Okey. Tadi kalau kita lihat permulaan tadi, Ya. kadaran ini boleh tulis dalam bentuk pecahan. Maka kita kena buat dalam bentuk pecahan. Okey. Baik, cara dia adalah kita letak 17 gram per 10 biji sama dengan 51 gram per 30 biji. Mudah aja, Chris. Macam tu je kita buat. Okey, Cuma faham. caranya adalah kalau kita gunakan unit gram, pastikan di atas tu samalah. Kalau dalam contoh tu gram tu di atas kan. Jadi Ya, sebelah betul. kiri dan sebelah kanan mestilah sama unitnya. Okey. Itu juga yang bawah lah. Kita gunakan 10 biji kacang, jadi bawah 10, sebelah kiri dan sebelah kanan mestilah gunakan unit yang sama. Okey, faham, Okey. Cikgu. Contoh kedua. Jelajah lumba basikal Litua di Langkawi bermula di Kedah dan berakhir di Melaka, meliputi jarak sejauh 1,180 km. Jarak ini ialah 23.6 cm pada sebuah peta dengan keadaan 1 cm mewakili 50 km. Jadi kita tulis dalam bentuk kadaran. Okey. Oleh kerana kita lihat itu ada 1 cm mewakili 50 km. Jadi kita buat 50 km per 1 cm bersamaan 1,180 km per 23.6 cm. Okey, kita tulis kadaran dalam itu. Okey, Maksudnya kita faham. buat dalam bentuk pecahan. Okey. Baik. Saya dah tunjukkan dua contoh. Baik. Apa kata kita lihat murid pula. Tunjukkan dia faham tak apa kita ajar ni. Okey. Baik, cikgu. Kita lihat. Jom cuba ini. Bernilai 1 bintang. Okey. Tulis satu kadaran bagi setiap sesuatu yang berikut. Soalan yang pertama. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Murid-murid talian, sila cuba dulu tulis dia punya kadaran dan siapa cepat boleh angkat tangan untuk jawab. Silakan. Nampak tu? Laju nampaknya. Laju. Laju. Nampak dia fokus. Okey, murid-murid yang sedang menonton di Kita rumah pastikan pun boleh cuba. Chris, ada angkat tangan dah. Oh, siapa tadi? Nazira tadi. Saya nampak. Nazira. Cepat. Okey, Nazira. Nazira, Silakan, Nazira. Tunjuk jawapan di kamera kan, cikgu? Boleh tunjuk jawapan, Nazira? RM5 per 3 biji sama dengan RM20 per 12 biji. Okey, terlihat apakah jawapan dia betul? Okey. Ya, tepat sekali, Chris. Sama. Okey. Tahniah, Nazira. 1 bintang untuk anda. 1 bintang cikgu. Nazira. Ya, silakan, Nazira. Kalau kita tulis jawapan tapi ada part yang kita tinggal unit ke, adakah dikira betul juga? Okey, baik. Bagus soalan tu. Dalam kadaran, seelok-eloknya, Chris, kita kena tulis unit lah. Kan kita ada ringgit, ada gunakan biji bola kan. Betul. Tapi kalau tertinggal tidak mengapa. Asalkan pastikan kedudukan tu betul. Kalau di atas tu tentang ringgit, pastikan kiri kanan tu ringgit. Kalau bawah tu menggunakan biji bola, pastikan kiri kanan tu menggunakan biji bola. Okey, faham. Terima kasih Nazira atas soalan tadi. Okey, baik. Soalan B. 5 ekor ayam berharga RM70 dan 8 ekor ayam berharga RM112. Okey. Anda boleh mula sekarang. Cuba. Siapa cepat dia dapat? Senang je ni. Uish. Aina laju. Aina dah siap dah. Dia dah siap tu. Uish, okey, Aina silakan Aina. Dia laju tulis. Silakan Aina. Uyo. RM70 per 5 ekor sama dengan RM112 per 8 ekor. Okey, macam pasti ke Aina ni? Kunci Kita lihat jawapan Alamak, betul lah Chris. Wah. Tepat sekali lah Aina. Hebat, Aina ada 3 bintang cikgu. Cik. Boleh tak semua tutup pen dulu, nanti nampak adil, nanti tercepat sangat tulis kan. Okey, baik. Tutup pen dulu. Kita pergi seterusnya. Sebab ramai nak kejar bintang ni. Okey, Terusnya? soalan C.
Soalan C, jisim bagi 4 biji tembikai ialah 8 kg dan jisim bagi 10 biji tembikai adalah 20 kg. Silakan. Kita tengok siapa yang pantas. Oh, nampaknya... Kejap. Okey, Hafiz. Okey, Hafiz. Silakan Hafiz Azri. Baik, Hafiz. 8 kg per 4 biji sama dengan 20 kg per 10 biji. Kalau tengok kesusunan dia macam betul. Macam betul. Chris kata betul tak? Saya rasa betul lah. Mari kita lihat. Apakah betul jawapan dia? Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah diucapkan pada Hafiz Azri. Okey. Tahniah, 1 bintang lagi dapat. Masing-masing mengejar bintang nampaknya. Itulah, cikgu. Haziq. Okey. Okey, kita bagi peluang lagi. Jangan putus asa, Haziq. Jangan putus asa. Baik, soalan keempat. Tinggi 4 blok kayu disusun menegak ialah 24 cm. Okey. Apabila raju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan blok itu adalah 78 cm. Okey, ni. Silakan. Soalan 5 minit terakhir tanya. ni. Soalan terakhir. okey. Siapa yang akan dapat? Adakah Haziq akan dapat 1 bintang? Oh, Haziq dah angkat tangan. Okey. Dia dah angkat tangan. Silakan Haziq. Ya, silakan Haziq. Okey. Okey, jawapan dia 24 cm per 4 sama dengan 78 cm per 13. Haziq, yang 4 tu apa? Blok kayu ke macam mana? Haziq? Ya, cikgu, blok kayu. Kena tulis unit Okey, tak apalah. Okey. Okey. Okey, baik. So, jawapan dia adalah betul, tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada Haziq. Okey. 1 bintang. Nampaknya semua dah ada bintang lah untuk aktiviti Setakat ni siapa kali. yang mendahului? Setakat ni Aina, cikgu. Mana? Permulaan tadi dia perlahan kan, tapi dia betul. terus dapat. Tapi sekarang dah kejar dah. Okey, Baik. baiklah cikgu. Tapi bukan ini saja kan, lepas ni ada lagi quiz. Ada lagi lepas ni. Okey. Baiklah murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Azmi. Tapi sebelum itu ingat semua, ada hati semua jadi. Jumpa lagi. Cikgu. Bil banyak tu. Dah kira bil. Didik TV KPM. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azmi. Untuk topik kita hari ini iaitu kadaran. Okey, baiklah cikgu. Saya nampak Haziq, Nazira, Hafiz dan Aina dan juga murid-murid rumah semua dah sedia. Hari ini untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita cikgu? Baik, terima kasih Chris. Baik, kita pergi seterusnya. Kita akan lihat bagaimana menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Ini nak menjawab persoalan Chris tadi tu. Yang nak bayar pening bil macam mana nak tu. kira tu kan? Okey. Baik. Okey, kita pergi yang pertama. Contoh 1. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kW jam. Okey, unit dia adalah kWj. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kW jam? Ini perlukan kiraan ni. Itulah kilowatt Baik. jam, kilowatt Untuk jam. mengira sebenarnya kita menggunakan konsep kadaran. Okey, ada 3 kaedah. Kita lihat Baik. kaedah pertama. Kaedah pertama dipanggil kaedah unitari. Okey, kita lihat ya. Cara dia adalah kita lihat kos tenaga elektrik bagi 2 kW jam bersamaan 43.6 sen. Jadi kita perlu cari kos bagi 1 kW jam. Okey, jadi kos bagi 1 kW jam kita akan buat 43.6 sen per dengan 2. Maka kita akan dapat 21.8 sen untuk 1 kW jam. Maknanya kita cari untuk 1 unit dulu. Okey, kemudian oleh kerana kita nak cari untuk 30 kW jam, maka kita akan buat 30 darab dengan 21.8 sen. Maka kita akan dapat jumlah 654 sen untuk 30 kW jam. Itu untuk kaedah unitari. Okey, faham? Okey Kita lihat kaedah kedua. Ada kaedah kedua, Chris. ada kedua. lagi. Okey. Kaedah kedua pula dipanggil kaedah kadaran. Okey, kita lihat bagaimana nak buat. Okey, kita buat 43.6 sen per dengan 2 kW jam bersamaan X sen. Kenapa X maknanya? Chris. Kenapa X? X tu unknown ke cikgu? Sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Nak tahu berapa kos yang digunakan untuk 30 kW jam. Okey. Jadi kita boleh letak sebagai X. Okey.
X sen per dengan 30 kWh. Jadi caranya adalah kita lihat bawah tu. Yang bawah tu kita lihat 2 dengan 30. Jadi kita lihat 2 darab berapa dapat 30. Okey, jadi kita akan dapat 2 darab 15 bersamaan 30. Okey, kita cari perkali untuk dapatkan 30. Jadi oleh kerana kita dapat perkali dia darab 15, maka perkali yang sama digunakan untuk darab yang atas. Jadi 43.6 sen darab juga dengan 15. Mesti sama Chris Okey. Di atas bawah mesti sama. Baik. Jadi 43.6 sen darab 15, kita akan dapat jawapannya 654 sen. Jawapan samalah dengan kaedah pertama tadi. Tapi nampak lebih mudah kan? Okey, ini adalah gunakan kaedah Kadaran. Okey. Ada lagi kaedah ketiga. Ada lagi? Ada lagi. Okey, baik. Kaedah ketiga dipanggil kaedah pendaraban silang. Pendaraban silang. Okey. Kita lihat cara tulis dia sama macam bentuk kadaran tadi. 43.6 per dengan 2 bersamaan dengan X per 30. Okey, kita perlu darab silang. Jadi kita lihat sini. Mula-mula kita akan buat 2 darab dengan X diikuti dengan 43.6 darab dengan 30. Okey. Maka kita buat persamaan. Sebelah kiri kita akan buat 2 darab X. Sebelah kanan bersamaan 43.6 darab 30. Jadi untuk mencari nilai X, 2 itu kita akan bawa, kalau 2 ini kita akan bawa ke bawah menjadi bahagi. Jadi 43.6 darab 30 per dengan 2. Maka kita akan dapat jawapan dia 654 sen. Sama macam kaedah tadi. Jadi ada 3 kaedah lah cikgu. Kaedah. Kaedah unitary, kaedah kadaran dan juga kaedah pendaraban silang. Biasanya murid-murid suka guna kaedah yang mana cikgu? Itu kena tanya dia mereka lah. Okey, kita lihat okey. kita depan ni. Okey, faham. Okey, jadi dengan 3 contoh ni kita nak lihat bagaimana murid kita dia nak guna kaedah mana. Okey, baik. Kita ada jom cuba ini. Okey. Berapa bintang tu Chris? Uish, yang ni 3 bintang. Okey. Banyak ni. Dia orang dah buka pen marker dah sini. Tak sabar nak tulis ni kejap. Okey. Okey, saya bacakan soalan dia. Yang pertama, terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey. Anda bebas nak gunakan kaedah apa? Okey. Ada 3 kan? Saya Kaedah unitary. masa lebih kurang dalam 15 saat. 15 saat? Okey. Murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab Ya, boleh cuba. Okey. So kaedah unitary, kadaran dan juga darab silang. Saya rasa kadaran untuk Chris saya lebih Chris suka rasa lebih senang kadaran. Kaedah kadaran. Dia lebih straightforward, nampak dia lebih mudah. Okey. Dah. Uish, Nazira. Okey, Nazira. Okey. Minta maaf Haziq Haziq cuba lepas ni Okey, Nazira dulu. Okey, silakan Nazira. Kita lihat dia buat. Nazira boleh kongsikan anda guna kaedah apa ni Nazira? Saya menggunakan kaedah pendaraban silang. Darab silang. Okey, baik. 200 per 8 bersamaan X per 2. Lepas tu kita akan dapat 8X sama dengan 200 darab dengan 2. Jadi jawapannya adalah 200 darab 2 per dengan 8. Jawapannya adalah 50 per main. Okey. Betul tak? Rasa macam betul lah. Kita tengok. Okey, jom kita simak jawapan. Saya buat kaedah lain. Oh, yang ni kaedah Ini kaedah apa? kadaran. Saya guna kaedah kadaran. Macam tadi Chris minat kadaran kan? Betul. Okey, saya guna kaedah kadaran. Kita tengok kalau betul jawapan dia dapatlah 3 bintang. Okey. Saya buat baik. kaedah kadaran 8 pasukan per dengan 200 pemain bersamaan 2 pasukan per dengan X. Sebab nak tahu berapa dia punya pemain kan? Jadi kita lihat yang atas tu ada maklumat yang cukup sebelah kiri dan sebelah kanan. 8 pasukan kepada 2 pasukan. Jadi kita akan buat konsep bahagilah. 8 bahagi berapa dapat 2. Jadi kita akan buat 8 bahagi 4 lah. 8 bahagi 4 dapat 2. Perkali yang sama. Okey, dia punya nilai yang sama juga untuk dibahagi bahagian bawah. 200 pastilah dibahagi dengan 4. Jawapan dia adalah 50 pemain. 50 pemain. Samalah tadi. Sama kan? Dengan jawapan Nazira tadi. Sama. So layaklah dapat 3 bintang ni. Layak je. Layak dapat 3 bintang. Walaupun Nazira menggunakan kaedah darab silang, tapi jawapannya sama. Jawapan sama. Cikgu saya nak tanya kan, kalau silakan. Nazira dia tak tulis 50 pemain, dia lupa tulis unit. Betul ke cikgu? Okey. Masih lagi betul sebab dalam soalan tentang pemain. Ada disebutkan dalam pemain. So maksudnya kalau tak tulis pemain pun tidak mengapa. Tapi lebih baik tulis unit pemain lah. Okey. Wah, nampak ni. Nazira dah ada 1 2 3 4 5 bintang dah. Baik. Kita bagi peluang untuk yang mengejar. Okey, baik. Soalan seterusnya cikgu. Yang kedua. Dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Tapi andaikan Amir boleh melakukan senaman itu pada kadar yang sama. Baru kita boleh kira lah.
Okey. Jadi silakan. Sedia 3, 2, 1, go! Okey, cikgu boleh tak kongsikan tip bagaimana kita nak jawab soalan seperti ini, cikgu? Kita apa yang cikgu boleh kongsikan? Yang pertama kita kena faham adakah soalan ini melibatkan kadaran. Okey. Jadi bila dah minta Oh, ada. Uish. Okey, tak apa nanti. Okey, kejap lagi ya. Habis Haziq tadi Okay, jadi yang pertama tadi mesti terfaham konsep adakah dia melibatkan kadaran. Kemudian boleh pilih kaedah mana yang sesuai. Dia boleh pilih, tak kisah, tak ada masalah. Faham. Okey. Silakan Hafiz Azri. Hafiz Okey, silakan Hafiz. Hafiz Azri silakan. Mungkin Hafiz nak terangkan jawapan. Hafiz Mungkin boleh? dah tulis dah. Dah bagi tahu dah. Hafiz okey, boleh nak cakap satu? Guna kaedah apa ni? Gunakan kaedah darab silang. Darab silang. Okey. So boleh Hafiz bagi tahu sikit macam mana nak buat? 60 okey. 60 per 3 sama dengan X per 5. Okey. Darabkan 3 dengan X, 60 dengan 5. Kita akan dapat 3 darab X sama dengan 60 darab 5. Okey. Teruskan. So X tu kita bawa pergi ke bawah. X sama dengan 60 darab 5 per 3. Kita akan dapat 100 kali. Boleh atas sikit tak? Hafiz? 100 kali. 100 kali Okey. Baik. Itu jawapan dia. Dan kita lihat. semak jawapan, cikgu. Tapi saya tak guna kaedah darab silang ni. Kita lihat adakah sama? Yang ni kaedah kadaran, cikgu. Sini saya gunakan kaedah unitary. Unitary. Tekan baik. tebi selama 3 minit bersama 60 kali. Ya. Jadi kita kena cari untuk satu Jadi tekan tebi selama 1 minit berapa? Jadi 60 per dengan 3, kita akan dapat jawapan dia 20 kali untuk 1 minit. Jadi untuk 5 minit kita hanya darab saja 20 darab 5 bersama dengan 100 kali, sama dengan jawapan Hafiz Azri tadi. Saya dapat 3 bintang. 3 bintang. 3 bintang. Tahniah Hafiz. Tahniah Hafiz Azri. Okey, untuk soalan seterusnya pula, cikgu. Okey, teruskan Baik, soalan ketiga. Okey, seorang peladang menanam 3 pokok cili per 0.5 meter persegi. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? Okey, silakan murid-murid di talian. Siapa nak cuba? Okey, 5, 4, Mana 3, kaedah yang sesuai? 2. Okey. Aina. Aina, terlihat apa Aina jawapan dia? Silakan Aina. Oh, ringkas namanya, ringkas je. Uish. Aina guna kaedah apa ni Aina? Kadaran. Kadaran nampaknya macam simple sangat Lihat. Jawapan dia apa dia Aina? 500? 510. Pasti 500. Kalau salah tak dapat bintang tau. Okey, jawapan dia 510. Kita pegang terlihat. Okey, baik. Kita lihat, saya gunakan kaedah kadaran. Okey, 3 per 0.5 sama dengan X per dengan 85. Ya. Jadi kita, saya gunakan kaedah darab silang. Okey, jadi 0.5 darab dengan X, 3 darab dengan 85. Jadi kita akan lihat sebelah kiri 0.5 darab X sama dengan 3 darab 85. Maka 0.5 tu dibawa ke bawah sebelah kanan, jadi bahagi. Maka jawapannya adalah 510 pokok cili. Sama jawapan dengan Aina. Tahniah Aina, 3 bintang untuk anda. 3 bintang. Tahniah. Okey, baiklah. Mana Aina? Okey. Sini. Aina, 3 bintang. 3 bintang Okey, baiklah cikgu. Nampaknya Haziq masih belum kejar lagi. Okey. Tapi lepas ni ada peluang kan? Ada lagi peluang. Ada lagi peluang. Baiklah cikgu. Apa kata kita berehat seketika, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah untuk matematik, tapi jangan lupa semua. Ya, jangan lupa. Ada hati, semua jadi. Jumpa lagi lepas ni. 1, 2, 3, 4. Banyak. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah rendah hanya di Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azmi dan juga 4 rakan sekelas saya iaitu Haziq, Nazira, Hafiz dan juga Aina. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apa yang akan kita belajar cikgu? Untuk segmen yang keempat ni istimewa sikit Chris. Oh, istimewa? Iaitu Kenapa bijak cikgu? fikir. Kita lihat siapa yang bijak nak fikir tu. Okey. Okey, baik. Okey, soalan yang pertama. Okey,
di permulaan tadi Chris merungut, tak tahu nak pilih yang mana. Ada gerai A, gerai B. Lihat ke depan tu kan. Gerai A kita ada RM15 per kilogram. Gerai B kita ada RM8 per 500 gram. Satu pakai kilogram, Betul. satu pakai gram. Okey. Nak pilih yang mana kan? Kita minta murid kita jawab lah. Okey, baik. 2 buah gerai menjual tomato yang dihasilkan oleh tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato dengan harga yang lebih rendah? Jadi ini memerlukan mereka berfikir aras tinggi. Nak pilih yang mana kena ada pengiraan. Okey. Pembuktian pengiraan. Okey. Faham. Baik. Agak-agak lah. Okey. Tak boleh nak tunjuk kan? Saya minta murid siapa yang nak mencuba dulu. Soalan Okey. saya adalah, apakah langkah pertama kita nak buat sebelum kita mula dapat pengiraan? Siapa nak cuba jawab? Okey, baik. Apakah langkah pertama? Silakan Haziq. Okey Haziq, apakah agaknya langkah pertama mula-mula sekali nak kena buat? Saya rasa kita perlu tukar unit dulu cikgu. Tukar unit Tukar unit Kenapa dulu. tukar unit Haziq? Okey. Sebab kita nak jadikan dia kilogram per kg. Betul. Jadi yang langkah pertama ialah kita kena tukar dulu unit tu. Sebab Okey. ada kilogram, ada gram kan. Jadi kena tukar dulu kepada unit yang sama. Okey, baik. Kalaulah harga tomato di gerai B tu RM8 per 500 gram. Okey Haziq macam mana nak tukar Haziq? Saya rasa 500 itu kita darab dengan 2 sebab 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. 1 kg bersamaan dengan 1000 gram, darab dengan 2 lah. Yes. Okey, jadi atas pun sama darab dengan 2. Jadi bawah Kita darab kena- dengan 2, atas pun darab dengan 2 lah. Ini konsep kadaran Ya, tadi. betul. Okey, jadi 8 darab 2, 500 darab 2. Sebab kita dapatkan bawah tu adalah ikut per kilogram. Okey. Jadi 1 kilogram bersama dengan 1000 gram. Okey. Jadi untuk itu kita akan dapat berapa jawapan Haziq? Boleh kira dah? Saya mendapat jawapan RM16 per kilogram. RM16 per 1000 Per 1000 gram. kilogram. Okey Baik. Sekarang saya dah tahu dah. Okey. So jawapan dia adalah RM16 per kilogram. Okey. Okey. Jadi untuk itu Haziq, agaknya yang manakah lebih berbaloi nak beli? Saya rasa gerai A lebih murah berbanding gerai B kerana gerai A berharga RM15 berbanding gerai B RM16. Boleh nampak tak Chris? Nampak gerai A Nampak lebih murah kerana gerai A tu RM15 per kilogram. Sedangkan gerai B RM8 per 500 jadi RM16 per kilogram lah. RM16 per kilogram. Okey, saya dah tahu yang mana nak beli ni. Okey, terima kasih Haziq. Terima kasih Haziq kerana bagi kita jawapan. Dan Haziq dapat 4 bintang. 4 bintang untuk Haziq. Wow, okey. Terima kasih. Hebatlah Haziq. Tahniah Haziq. Okey, sebentar kita bagi yang kedua Okey. Soalan kedua, jom fikir yang kedua. Kita ada susu kotak depan ni. Susu kotak yang manakah ditawarkan dengan harga yang paling menjimatkan? Justifikasikan jawapan anda. Kita ada 3 kotak susu. Ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Okey, yang kecil berharga RM2.25 untuk 250 ml. Kotak yang kedua berharga RM4 untuk jumlah isi padu 500 ml. Manakala kotak yang ketiga yang besar tu bernilai RM7.50 bagi 1 liter. Ada ml, ada L, ada mililiter, ada liter. Jadi agaknya apakah langkah pertama yang kita nak buat? Siapa nak cuba? Silakan. Ada nak cuba jawab? Silakan. Aina. Aina. Okey, Aina. Silakan Aina. Boleh bagi tahu apakah langkah pertama nak kena buat Aina? Kita kena tukarkan 1 liter tu kepada mililiter. Tukarkan 1 liter tu kepada mililiter. Okey, tukarkan unit 1 liter kepada mililiter. Okey, kita Okey. lihat. Okey, kita kena tukar dulu dia punya unit Okey, jadi kita buat perbandingan. Yang pertama kotak yang kecil tu RM2.25 per dengan 250 ml. Okey. Kotak kedua RM4 per 500 ml dan kotak ketiga RM7.50 per 1 liter. Jadi Aina nanti kata tukar unit. Okey, berapa unit dia? 1 liter bersama dengan 1000 ml. Okey, berapa dia punya hasil dia? Aina boleh kira? Dia akan jadi RM7.50 per dengan 1000 mililiter. Macam mana nak dapat RM7.50 tu, Aina? Memang ada Ya? Macam mana? RM7.50 tu 1 liter bersama 1000 mililiter. Okey. Unit. Okey. So, kita dapat darab dengan apa tu Aina? Untuk yang kotak pertama Aina. Kotak pertama yang kecil tu. Aha. Dah
Dia akan darab, Apa cuba? Darab dengan? akan darab dengan 4. Darab dengan 4. Okey. Jadi kotak pertama tu darab dengan 4 sebab 250 untuk jadikan dia 1000 ml. Okey, faham. Jadi 250 darab dengan 4. Baik. Kata Aina tadilah. Hmm. Okey. Jadi untuk kotak yang kedua. Ataupun nak bagi orang lain ataupun Aina cuba sekali. Boleh Aina cuba? Kotak kedua macam mana pula? Yang kotak kedua tu 500 kena dapat dengan 2 untuk dapat 1000 ml. Kotak kedua kena darab dengan 2 lah untuk dapatkan 1000. Jadi ataupun samalah darab dengan 2. Okey. Jadi kita lihat bila kita darab dengan perkali yang tadi dia sebutkan. Ya. Okey, untuk 1000 ml bagi kotak yang pertama berharga RM9 kerana darab dengan 4. Okey, sebab bawah tu 250 darab dengan 4 dapat jawapannya 1000 ml. Ya. Maknanya perkali yang sama digunakan untuk yang atas RM2.25 darab dengan 4 dapat RM9. Jadi kotak yang kedua yang sederhana untuk 1000 ml untuk dapatkan 1000 mestilah darab dengan 2. 500 darab dengan 2 dapat 1000 ml. Maka perkali yang sama juga darab 2 di atas iaitu RM4 darab 2 kita akan dapat RM8. Berdasarkan perbandingan itu, Aina, yang manakah lebih berbaloi untuk dibeli? Kotak yang ketiga tu RM7.50. Kenapa Aina? Sebab antara 3 kotak tu, yang kotak ketiga tu paling rendah harga dia. Betul ke Chris? Betul. Betul ke dia pilih? Kenapa Chris? Sebab RM7.50 Ha? per 1 liter. So, okey. Lebih murah berbanding dengan Lagi dua. RM8 per 1 liter tu. Okey. 5% Daripada lebih ketiga-tiga murah. tu Ah. yang lebih murah yang bernilai 1 liter tu kan? Betul. RM7.50. Jadi betul lah Aina. Tahniah Aina. Tanya Aina dapat 4 bintang. Ush, okey, 1. Okey, baiklah. Ada lagi soalan tak cikgu? Ada? Okey. Sekarang ni kita lihat siapa yang dah mendahului. Saya rasa Aina cikgu. Aina Dia ni dah Okey. ada berapa bintang ni? 5 tambah dengan 4 dah 9 dah cikgu. Kita pergilah satu lagi. Okey. Baik. Kuis yang kelima. Okey, 3 bintang. Gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Apabila gear yang bersaiz besar berputar 4 kali, gear yang bersaiz kecil berputar 18 kali. Berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar jika gear yang bersaiz kecil berputar 54 kali? Okey, jawapan ada 3 situ, pilihan jawapan. Okey. Anda boleh bersedia untuk mengira. Apakah A jawapannya 10 kali, Baik. B 11 kali ataupun C 12 kali? Silakan. 15 saat daripada sekarang. Kira. Kalau dah sedia boleh angkat tangan Hafiz Azri. Ush, Hafiz laju. Hafiz Azri laju Baik. Silakan Hafiz. Boleh tunjuk Hafiz Azri. Hafiz Azri. Hafiz boleh tunjuk jawapan. Okey. GBGK itu apa juga? Boleh Okey. boleh Hafiz Azri terangkan sikit. Guna kaedah apa? Saya gunakan kaedah pendaraban silang. Darab silang. GBGK tu apa Hafiz? Hafiz? Gear besar, gear kecil. Gear besar, gear kecil. Okey, cuba bagi tahu sikit macam mana anda buat? Okay. 4 per 18 sama dengan X per 54. Okey, 54 darabkan dengan 4, 18 darabkan dengan X. Kita akan dapat 18 darab X sama dengan 4 darab 54. Okey. Lepas tu X 18 kita bawa ke bawah jadi bahagi X sama dengan 4 darab 54 per 18 kita akan dapat sama dengan 12 kali. 12 kali C jawapan dia. Adakah pasti? Terlihat jawapan. Okey. Okey. Oh betul, tahniah. 12 kali. Okey. Betul. Hafiz dapat 3 Kita bintang. lihat, kita semak jawapan akan sama. Okey. 4 per 18 sama dengan X per 54. Okey, gear besar, gear kecil. Kita buat darab silang, 18 darab X, 4 darab 54. Maka kita akan dapat 18X sama dengan 4 darab 54. Okey, jadi 18 tu kita akan bawa ke bawah, ke sebelah kanan. Jadi bahagi 4 darab 54 per dengan 18. Jawapannya adalah 12 kali. Okey, tanya Hafiz semua. Azri, 12 Okey, kali. itu 3 bintang. dia kuis terakhir. Tapi tak apa, kita nampak ni cikgu. Haziq, Nazira, Hafiz dan Aina semua dapat banyak bintang. Tanya semua. Tahniah semua. Baiklah cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Okey. Tapi sebelum itu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar ni cikgu? Terima kasih Chris. Tapi sebelum saya nak bagi rumusan, apa kata kita dengar murid-murid di talian untuk berikan rumusan. Saya pilih seorang mungkin Nazira untuk bagi rumusan hari ini. Silakan Nazira. Saya berasa amat gembira kerana saya dapat mengetahui cara untuk membezakan kadar-kadaran dan nisbah dan mengetahui kadaran dengan lebih lanjut. Baik, alhamdulillah. Okey, itu yang pertama. Okey. Bagian pula mana-mana pula kita minta seorang Haziq. Okey, Haziq.
Silakan. Haziq kongsi. Ya cikgu. Ya. Apakah anda dapat hari ini? Saya berasa sungguh gembira cikgu kerana dapat belajar bersama Cikgu Azmi Alhamdulillah. serta dengan rakan-rakan saya. Dan saya harap apa yang saya belajar pada hari ini akan memberi manfaat kepada orang di luar sana. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terima kasih Haziq. Wow, hebat Haziq. Terima kasih Haziq. Okey. Okey. Baik, untuk seterusnya. Okey, rumusan Okey, alhamdulillah untuk hari ini kita dapat belajar dua perkara, iaitu yang pertama menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey. Kedua, kita dapat menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Jadi okey. untuk keseluruhan saya dapat saya sangat berpuas hatilah dengan tentang pembelajaran pada hari ini, komitmen dan kerjasama daripada murid-murid dan juga Chris sendiri. Terima kasihlah atas kerjasama yang diberikan, komitmen. Okey, untuk itu saya beri anda semua 10 bintang. Semua murid talian dan juga Chris 10 bintang. Okey, baiklah, semua dapat 10 bintang. Okey. Dan kepada murid-murid di luar sana, sekiranya anda memerlukan bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar secara online, anda boleh dapatkannya daripada Pelantar Dilema KPM. Itu dia. Terima kasih cikgu banyak-banyak dengan kelas kita hari ini. Semua seronok tak hari ini? Kalau seronok boleh tunjuk thumbs up. Double thumbs up. Yes, itu dia. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Syida selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Dan kepada anda yang semua menonton, kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua. Ada hati, semua jadi. Ada hati, semua jadi. Betul.